Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. 100 hari pentadbiran Perdana Menteri ke-9 Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah wajar untuk kita perdebatkan dan analisis secara objektif dan rasional atas nama kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Saya Jufazli Syahmat, sebagai rakyat Malaysia, sepanjang 100 hari pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada baik dan ada kekurangannya. Maka secara adil dan saksama, saya ingin katakan 100 hari pentadbiran kerajaan Ismail Sabri Yaakob adalah dalam keadaan yang masih baik. Akan tetapi, terdapat beberapa kelemahan terbesar yang tidak diselesaikan dengan begitu baik oleh Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Pertama, izinkan saya untuk bersikap jujur, bersikap terbuka di hadapan Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Walaupun saya menyokong kerajaan Ismail Sabri di Putrajaya, ia tidak bermaksud semua perkara kita boleh persetujui. Maka perkara yang saya tidak persetujui sepanjang 100 hari pentadbiran kerajaan Ismail Sabri Yaakob adalah harga barang yang semakin mahal dalam negara Malaysia. Fungsi sebuah kerajaan di Putrajaya adalah menjaga kebajikan dan kepentingan rakyat. Seorang Perdana Menteri yang disokong oleh rakyatnya, amanahnya cukup berat. Perdana Menteri itu wajib untuk mentadbir negara ini dan mengutamakan rakyatnya sebagai prioriti. Akan tetapi, sangat mengejutkan, sehingga hari ini Perdana Menteri ke-9 Malaysia acuh tak acuh, seperti tidak bersungguh-sungguh menurunkan harga barang seperti harga ayam yang semakin mahal, harga telur yang semakin mahal, harga tepung, harga gula, harga sayur, harga ikan yang semakin mahal dalam negara Malaysia di musim COVID-19. Apa guna negara demokrasi Malaysia ini mempunyai seorang Perdana Menteri dan sebuah kerajaan jika harga barang asas dan harga keperluan makanan rakyat dibiarkan melambung tinggi sehingga merugikan rakyat? Pakcik makcik otok arang. Adalah wajar perkara ini saya tegur dan saya ingatkan kepada Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Kami rakyat mengharapkan Perdana Menteri ke-9 Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menggunakan kuasa vetonya menurunkan harga barang keperluan asas rakyat yang sangat-sangat mahal hari ini. Jangan cakap harga barang itu tidak mahal, ia sangat mahal. Kerana pendapatan ekonomi rakyat pun semakin merosot di musim COVID-19. Ada ramai rakyat yang tidak mampu membeli barangan mahal ini. Apabila Perdana Menteri ke-9 Malaysia tidak mengambil tindakan yang efektif dan efisien dari segi dasar dan polisi harga barang asas yang semakin tidak terkawal harganya meningkat naik. Terus terang saya ingin katakan, dalam tempoh 100 hari pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, harga barang semakin mahal. Maka kami sangat-sangat pelik. Adakah Perdana Menteri ke-9 Malaysia buat kerja di Putrajaya ataupun hanya goyang kaki? Kedua, sepanjang 100 hari pentadbiran kerajaan Ismail Sabri Yaakob dan kerajaan UMNO BN yang mencuri dan merompak kuasa di Putrajaya, walaupun kami menyokong anda sehingga hari ini, kami rakyat menzahirkan rasa kecewa dengan semua penipuan tentang RM10,000 duit KWSP rakyat yang masih tidak diluluskan
oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Adakah ini kegagalan terbesar 100 hari pentadbiran kerajaan Ismail Sabri di Putrajaya? Saya katakan ya. Kerana semua ini dijanjikan oleh kerajaan UMNO BN sebelum ini. UMNO BN berkata jika mereka menjadi Perdana Menteri, tidak ada masalah untuk meluluskan RM10,000 lamsam kepada berjuta-juta ahli KWSP dalam negara Malaysia. Kenapa Perdana Menteri ke-9 Malaysia tidak mahu menggunakan kuasa vetonya di Putrajaya untuk meluluskan dan memberikan RM10,000 kepada rakyat Malaysia yang masih mempunyai duit caruman KWSP yang sangat banyak? Jangan kata duit KWSP itu sudah dicuri dan dirompak seperti mana duit KWSP dirompak oleh Bosku Najib dalam skandal 1MDB beberapa tahun lalu. Kenapa perkara ini sangat sukar untuk ditunaikan oleh Perdana Menteri UMNO di Putrajaya? RM10,000 ini masih ditagih oleh rakyat Malaysia. Wahai Perdana Menteri yang amat saya hormati, yang amat saya sayangi kerana Allah, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Maka saya menyeru dan menggesa, selain daripada harga barang itu perlu diturunkan oleh Perdana Menteri ke-9 Malaysia demi kebajikan dan demi menurunkan kos sara hidup ekonomi rakyat, saya ingin menyeru secara tegas, secara terbuka, Perdana Menteri ke-9 Malaysia perlu menggunakan kuasa vetonya untuk meluluskan RM10,000 duit rakyat dalam KWSP. Dalam KWSP, duit itu bukan milik kerajaan, tetapi itu adalah milik rakyat. Maka adalah wajar rakyat menagih semula janji-janji manis kerajaan UMNO BN untuk melaksanakan segera pemberian RM10,000 itu demi menyelamatkan ekonomi rakyat. Ketiga, saya amat tertarik dengan slogan Keluarga Malaysia. Ia adalah satu gagasan dan propaganda baharu oleh Perdana Menteri ke-9 Malaysia di Putrajaya yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat wow. Akan tetapi perkara ini hanya sekadar propaganda dan wayang. Saya sebagai generasi baru mengharapkan keadilan pengagihan kekayaan ekonomi kepada semua rakyat tanpa berbilang bangsa, tanpa mengira agama. Kerana apa yang kami lihat hari ini, konsep keluarga Malaysia hanya terpakai kepada Datuk Seri Najib Razak sahaja. RM100 juta kekayaan duit negara diberikan kepada seorang banduan penjenayah, Bosku Najib, berbentuk hartanah mewah dan tanah mewah milik kerajaan. Kami sebagai rakyat sangat-sangat terkejut sebenarnya melihat kesungguhan Perdana Menteri ke-9 Malaysia memberikan kemewahan dan kekayaan negara kepada seorang banduan penjenayah perompak 1MDB yang sudah dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Malaysia. Paling ironi, konsep keluarga Malaysia ini meminggirkan rakyat semua bangsa dan semua agama. Kenapa saya katakan seperti ini? Sepanjang 100 hari pentadbiran kerajaan Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak pernah mahu mengumumkan untuk memberi tanah dan rumah kepada rakyat. Saya mengharapkan Perdana Menteri ke-9 Malaysia yang sedang menonton video saya ini mengambil kira nasihat dan cadangan saya demi kepentingan rakyat. Wahai Perdana Menteri ke-9 Malaysia yang amat saya hormati, yang amat saya sanjungi, jika anda sangat-sangat berani memberikan kekayaan negara RM100 juta kepada seorang banduan penjenayah yang sudah dijatuhkan hukuman kerana melakukan jenayah rompakan SRC 1MDB bernama Datuk Seri Najib Razak itu, apa kata
Untuk legasi politik Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob terus disanjung tinggi, saya cadangkan Perdana Menteri ke-9 Malaysia memberikan kekayaan sama rata kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia. Jika seorang banduan penjenayah yang mempunyai sumbangan terbesar merompak duit rakyat, duit negara dalam syarikat 1MDB, diberikan ganjaran bonus kemewahan dalam negara Malaysia musim COVID-19. Untuk 100 hari pentadbiran Perdana Menteri ke-9 Malaysia, tolong berikan tanah dan rumah kepada semua rakyat. Saya akan mengundi Perdana Menteri ke-9 Malaysia pada PRU 15 akan datang. Jika Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berani menggunakan kuasa vetonya untuk memberikan 100 juta ringgit kepada setiap rakyat berbentuk tanah dan rumah banglo mewah. Ini baru namanya adil. Ini baru namanya keluarga Malaysia. Seorang banduan penjenayah diutamakan, diberikan perlindungan, diberikan keistimewaan, diberikan kemewahan, diberikan ganjaran dan bonus kerana merompak duit rakyat dan duit negara. Rakyat Malaysia semuanya membayar cukai dalam negara tidak diberikan ganjaran dan kemewahan. Semua rakyat Malaysia menyumbang kepada pendapatan negara sehingga ratusan bilion ringgit. Sudah tiba masanya seorang Perdana Menteri ke-9 Malaysia memberi ganjaran 100 juta ringgit juga kepada lebih 32 juta rakyat. Jangan kata negara ini tidak ada duit, kerana kita tahu negara Malaysia adalah negara yang kaya dengan hasil minyak petroleum, gas asli, kelapa sawit dan sumber pendapatan yang lain. Kenapa saya katakan negara Malaysia adalah negara kaya? Banduan penjenayah pun diberikan hadiah 100 juta ringgit oleh Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Saya tidak melarang Ismail Sabri untuk memberi ganjaran kepada banduan penjenayah perompak nombor 1 di dunia bernama Datuk Seri Najib Razak itu. Tetapi adalah lebih baik dan lebih waras jika Perdana Menteri ke-9 Malaysia turut memberikan hadiah 100 juta ringgit berbentuk tanah dan rumah banglo kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia. Jika cabaran dan cadangan saya ini dilaksanakan oleh Perdana Menteri ke-9 Malaysia, saya dan keluarga saya akan mengundi kerajaan UMNO BN pada PRU 15. Saya yakin Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mempunyai duit yang banyak bersama kerajaannya di musim COVID-19 kerana mampu memberi hadiah mewah kepada seorang banduan penjenayah yang tidak lama lagi masuk penjara Sungai Buloh bernama Bosku Najib, sehingga boleh dapat hartanah mewah 100 juta ringgit. Ini antara kegagalan kerajaan Ismail Sabri. Rakyat dianaktirikan dalam keluarga Malaysia, tetapi banduan penjenayah diletakkan nombor 1 dalam pentadbiran kerajaan Ismail Sabri Yaakob. Untuk menutup semua kelemahan dan kegagalan Datuk Seri Ismail Sabri sepanjang menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, ini jalan terbaik untuk anda memperbaiki reputasi politik anda. Tolong bagi tanah dan rumah kepada semua rakyat Malaysia secara percuma, kerana banduan penjenayah perompak 1MDB Datuk Seri Najib Razak diberikan tanah dan rumah percuma oleh kerajaan Malaysia. Akhir sekali, kebaikan kerajaan Ismail Sabri Yaakob hari ini kita tidak boleh lupakan. Kebaikan Perdana Menteri ke-9 Malaysia adalah menjadi Perdana Menteri yang benar-benar mengutamakan kestabilan politik negara. Kematangan politik Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia, saya bagi pujian dan saya bagi kredit. Anda juga saya lihat sebagai seorang Perdana Menteri yang menghormati kawan dan lawan dalam percaturan kuasa ini.
Saya juga mengagumi bagaimana kematangan politik Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Walaupun dikritik oleh Jufazli Shah Ahmad dan Tun Dr. Mahathir, anda masih kekal tenang sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Maka ini antara kelebihan Perdana Menteri ke-9 Malaysia di Putrajaya, bernama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang wajar untuk saya puji dan berikan kredit. Apapun, akhir sekali, 3 perkara yang saya sentuh. Kegagalan dan kelemahan 100 hari pentadbiran Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia perlu diperbaiki dan perlu diselesaikan segera. Pertama, harga barang yang semakin mahal membebankan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Jangan sampai rakyat ada yang bunuh diri. Jangan sampai ada rakyat mati kebulur kerana harga barang makanan asas sengaja dinaikkan harganya di era pemerintahan Kerajaan Ismail Sabri. Anda sebagai Perdana Menteri perlu berfungsi di Putrajaya. Jangan jadi patung tunggul, diam sahaja melihat harga barang yang semakin mahal menyusahkan dan membebankan kos sara hidup ekonomi rakyat. Kedua, saya mengharapkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk memberi keadilan kepada keluarga Malaysia dari segi ekonomi, hak tanah dan hak rumah. Ada ramai rakyat yang masih tidak ada tanah di negara sendiri. Ada ramai warga negara Malaysia yang masih tidak ada rumah. Jika banduan penjenayah perompak 1MDB bernama Datuk Seri Najib Razak diberikan ganjaran kemewahan, anda sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia dibayar gaji anda oleh rakyat, maka saya cadangkan Perdana Menteri ke-9 Malaysia memberi tanah dan rumah yang sama berharga 100 juta ringgit kepada setiap lebih 32 juta rakyat Malaysia. Jangan bagi alasan negara ini tidak ada duit kerana negara Malaysia antara negara yang terkaya di dunia. Wahai Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketiga, saya menyentuh perkara tentang PRU 15. Saya akan undi Ismail Sabri Yaakob dan Kerajaan UMNO BN jika mereka menunaikan RM10,000 duit KWSP rakyat secepat yang mungkin. Ini bukan hal politik, tetapi janji-janji manis bulan bintang ini diberikan oleh semua pemimpin UMNO BN. Parti UMNO BN kata RM10,000 itu akan cepat diluluskan jika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Maka tolong tunaikan janji anda sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia, wahai pemimpin UMNO yang amat saya sayangi kerana Allah, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Apapun pesanan saya untuk menjadi Perdana Menteri yang lama berkuasa, pesanan saya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, saya mengharapkan anda tidak merompak duit rakyat dan duit negara seperti mana dilakukan oleh Perdana Menteri UMNO bernama Datuk Seri Najib Razak itu. Ingat, rakyat memerhatikan anda. Bila-bila masa PRU 15 boleh diadakan. Jangan sampai rakyat berani lagi untuk menggulingkan seorang Perdana Menteri daripada UMNO. Kemenangan pilihan Raya Melaka itu adalah kehebatan 100 hari pentadbiran Kerajaan Ismail Sabri Yaakob. Akan tetapi, saya risau jika semua masalah ekonomi rakyat dan masalah ekonomi negara tidak diselesaikan oleh Ismail Sabri, silap-silap esok lusa UMNO BN akan terduduk malu dan tersungkur pada PRU 15 nanti. Semoga kata-kata saya ini yang ditonton dan didengar oleh Perdana Menteri ke-9 Malaysia akan terus dilaksanakan demi kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Saya menyokong anda untuk terus menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia.
Tetapi ingat, kepentingan rakyat dan kepentingan negara adalah jauh lebih penting daripada kepentingan nafsu Raja Penyamun Wan Indibi bernama Bosku Najib itu. Jangan lupa juga, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa, Maha melihat lagi Maha mendengar. Seperti mana Fir'aun di kota Mesir boleh dihancurkan sekelip mata oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya amat yakin dan percaya Ismail Sabri Yaakob akan terus menjadi pemimpin yang amanah dan berjiwa rakyat dalam negara Malaysia. Jangan lupa, sumpah dan aku janji kamu di hadapan Allah, di hadapan rakyat, di hadapan Yang di-Pertuan Agong, di hadapan negara ini. Teruskan berkhidmat untuk rakyat dan negara Malaysia tercinta. Wahai Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.